Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membentangkan forum bertajuk Langkah Pencegahan dan Pengukuhan Akidah. Sebab itu saya akan memperkenalkan rakan-rakan yang menjadi panel pada hari ini. Di sebelah kanan saya merupakan Alia Maisarah binti Omar dan sebelah kiri saya Muhammad Hakimi bin Anwar. Okey, baiklah, sebelum memulakan forum kita, saya akan menerangkan terlebih dahulu maksud akidah. Akidah merupakan kepercayaan yang meresap ke dalam hati tanpa bercampur dengan syak wa sangka. Okey. Jadi saya akan memulakan soalan kepada panel-panel kita pada hari ini. Okey, panel kita yang pertama. Okey, saya akan menanyakan kepada Alia terlebih dahulu, apakah perkara yang merosakkan akidah? Okey. Terima kasih diucapkan kepada moderator kita pada hari ini. Berbalik kepada pertanyaan soalan yang diberikan, iaitu bagaimana sesuatu perkara itu merosakkan akidah. Untuk perkara yang merosakkan akidah ini, kita boleh terbahagikan dia kepada tiga, iaitu yang pertama dari segi lisan, iaitu percakapan, yang kedua dari segi perbuatan melalui anggota badan kita, dan yang ketiga melalui niat. Dan yang pertama, dari segi aspek yang pertama, saya akan fokuskan berkaitan dengan dari segi perbuatan. Bagaimana perbuatan itu sendiri boleh merosakkan akidah kita. Yang pertama, melalui perbuatan, iaitu anggota kita sujud selain daripada Allah. Seperti mana kita tahu sebagai umat Islam, kita memang berpegang teguh kepada ajaran Islam, di mana kita harus sujud dan patuh kepada Tuhan melalui solat 5 waktu dan juga mempelbagaikan amalan ibadat sunat dan juga wajib. Selain itu, melalui perbuatan juga, disebabkan seseorang itu boleh merosakkan akidah seseorang, iaitu apabila dia memakai lambang daripada mana-mana agama. Hal ini demikian kerana mungkin dalam melalui fashion terkini, kita tidak tahu berkaitan dengan lambang-lambang dalam pemakaian kita, kerana kita kurang terdedah kepada ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. Dari segi aspek yang kedua, iaitu berkaitan dengan pertuturan agama lisan, iaitu kita telah mengubah ayat-ayat Al-Quran. Seperti mana kita tahu dalam kehidupan sehari kita sendiri pun, kita digalakkanlah ataupun sunat untuk memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Jadi apabila kita mengubah ayat ataupun kita menyebut perkataan-perkataan yang berbeza daripada ayat Al-Quran yang asal, itu telah menjadikan makna itu dah berlainan. Jadi itu juga merupakan salah satu bagaimana seseorang itu boleh merosakkan akidah. Dan yang terakhir, aspek yang terakhir, iaitu dari segi niat, di mana niat seseorang itu telah berniat untuk keluar daripada agama Islam, di mana dia lebih tertarik ataupun nak menganut agama selain daripada Islam. Jadi itu sahaja penerangan saya. Berbalik kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Alia atas penerangan yang sangat mendalam. Okay, seterusnya saya akan menanyakan soalan kepada Hakimi. Okey, baik Hakimi, apakah langkah pencegahan untuk merosakkan mengelakkan daripada akidah kita rosak? Okey, terima kasih kepada moderator kita. Okey, pada pendapat saya, terdapat banyak langkah pencegahan untuk kita mengelakkan daripada akidah kita rosak. Okey, tapi saya akan fokuskan kepada dua langkah utama untuk kita memelihara akidah kita. Okey, yang pertama, mempelajari asas akidah berdasarkan pada Al-Quran dan Al-Sunnah. Hal ini kerana apabila kita mempelajari asas akidah, kita tidak akan mudah tertipu ataupun mudah tertarik dengan ataupun terpesong dengan akidah-akidah yang diajarkan berlainan daripada Al-Quran dan Al-Sunnah. Okey, yang kedua adalah kita belajar daripada guru yang diiktirafkan keilmuan dalam bidang akidah. Okey, hal ini kerana apabila kita belajar dengan guru yang mempunyai iktiraf keilmuan akidah, kita semestinya akan mendapat pembelajaran yang benar ataupun pembelajaran yang sahih lah. Okey, jadi okey, itu sahaja saya. Terima kasih Hakimi. Okay, jadi ulasan yang saya ingin berikan, Alia, perkara yang merosakkan akidah ni terbagi pada tiga, iaitu perbuatan, percakapan dan niat. Okey, dan Hakimi pula banyak langkah pencegahan yang kita boleh lakukan. Antaranya ialah belajar dengan guru yang betul dan belajar asas akidah melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, seterusnya kita akan ke pusingan yang kedua. Okey, jadi saya akan tanya lagi soalan kepada Alia.
apakah langkah pengukuhan akidah? Okey, terima kasih kepada moderator kita pada hari ini. Jadi untuk langkah-langkah untuk seseorang itu mengukuhkan akidah, kita pada umumnya langkah-langkah yang mudah untuk kita lakukan. Yang pertama dari segi kita memperbanyakkan amalan sunat. Hari ini kerana mungkin dalam amalan ataupun ibadah wajib kita, mungkin kita lakukan ibadah yang tidak sempurna. Contohnya kita solat tak khusyuk, kita lebih memikirkan tentang perkara-perkara dunia. Jadi apabila kita memperbanyakkan amalan-amalan sunat ini, sedikit sebanyak dapat membantu kita lah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, serta kita akan berusaha memperbaiki diri ke arah lebih baik. Dan yang kedua, sudah semestinya lah kita perlu memperbanyakkan ilmu, menuntut ilmu, bukan sahaja ilmu berkaitan dengan duniawi, tetapi berkaitan juga dengan ukhrawi ataupun akhirat lah. Kerana apabila seseorang itu menuntut ilmu berkaitan dengan ilmu duniawi, dia boleh kaitkan dengan ilmu Al-Quran. Sebagai contohnya, kita belajar berkaitan dengan ilmu sains. Apabila kita belajar ilmu sains itu tidak semestinya ilmu yang datang daripada para penyelidik lah, tetapi apabila kita mendalami dengan ilmu ukhrawi iaitu dalam Al-Quran, sebenarnya telah dinyatakan ilmu sains itu sendiri dalam Al-Quran. Jadi di sini menunjukkan bahawa agama Islami ataupun ajaran Islami adalah ajaran yang terbaik, dan sebagai umat Islam yang dilahirkan dalam agama Islam tu, kita perlulah patuh dan bersyukurlah dan sentiasa taat kepada perintah Allah. Itu sahaja ulasan saya. Kembali kepada moderator. Terima yang sangat baik. Okey, seterusnya saya akan menanyakan soalan yang terakhir pada panel kita. Okey, apakah ciri-ciri seorang kepimpinan ciri-ciri seorang pemimpin sebagai seorang pendidik untuk mencegah penyelewengan akidah? Terima kasih kepada moderator kita. Okey, berbalik pada soalan, apakah ciri-ciri kepimpinan seorang pendidik untuk mencegah penyelewengan akidah? Okey, pada pendapat saya, yang pertama ialah pendidik haruslah membuatkan hubungan dengan Allah SWT terlebih dahulu, kerana keadaan ini dapat memberikan keyakinan yang kukuh kepada pendidik dalam mengharungi rintangan-rintangan dalam kehidupan seharian mereka. Maksudnya, jika mereka mempunyai masalah, mereka akan meminta pertolongan ataupun mengadu kepada Allah SWT dan tidak mengadu kepada orang lain. Okey, yang kedua adalah mengawal hawa nafsu. Okey, bagi saya pendidik ni dia perlu membaiki diri sendiri dahulu ataupun mengenali dirinya dan kelemahan yang dia ada. Jadi dengan perkara tersebut dia dapat membaiki dirinya dan tidak mudah untuk berdaya dengan mana-mana pengaruh akidah yang sesat. Terima kasih kepada saya. Terima kasih kepada moderator panel kita pada hari ini. Okey, jadi saya akan membuatkan sedikit ulasan untuk tajuk kita pada hari ini. Jadi sangat penting bagi kita untuk memelihara akidah kita. Hal ini kerana akidah merupakan pegangan kita sebagai umat Islam untuk mengelakkan kita menyeleweng agama kita sendiri. Okey, banyak yang telah dikupaskan oleh panel kita pada hari ini. Jadi saya harap ilmu itu dapat disampaikan dan anda semua dapat menerima mesej ini. Okey, sekian pada kami. Terima kasih.